Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah merupakan salah satu aspek yang penting dalam penyebaran Islam, terutamanya pada permulaan Islam di tanah Arab. Difahami bahawa penyebaran Islam oleh Muslimin pada ketika itu mempunyai kehalangan dan cabaran yang sangat dahsyat dalam mengajak kaum-kaum Quraisy yang degil, yang jauh menyimpang daripada ajaran yang benar. Itu marilah kita menelusuri perjalanan dakwah Rasulullah SAW ketika berada di Mekah setelah baginda dilantik menjadi Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril alaihissalam di Gua Hira. Rasulullah SAW telah dilantik menjadi Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-610 Masihi, 13 tahun sebelum hijrah. Sewaktu baginda berada di Gua Hira, diturunkan oleh kepada Jibril alaihissalam, iaitu surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Apabila turunnya wahyu pertama ini, kemudian baginda terus pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan dan diselimutkan oleh isteri tercinta baginda, iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Kemudian diturunkan pula wahyu kedua selepas itu, iaitu surah Al-Muddathir ayat 1 hingga 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbika fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastaksir. Pun maksudnya, wahai orang yang berselimut, bangunlah serta berilah peringatan dan amaran kepada umat manusia dan Tuhanmu, maka ucaplah dan ingatlah kebesarannya, dan pakaianmu maka hendaklah engkau bersihkan, dan segala kejahatan hendaklah engkau jauhi, dan janganlah engkau memberi sesuatu dengan tujuan hendak mendapat lebih banyak daripadanya. Turunnya ayat ini menandakan bermulanya perjalanan risalah kenabian Rasulullah SAW dalam menyebarkan Islam di bumi Mekah. Baginda memulakan dakwah Islam ini dengan secara rahsia, ataupun dikatakan dakwah bisir. Baginda memfokuskan dakwah secara rahsia ini kepada kaum kerabat, ahli keluarga dan sahabat-sahabat terdekat baginda. Antara orang yang terawal masuk Islam adalah isteri baginda sendiri, iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid dari kalangan wanita, Abu Bakar As-Siddiq dari kalangan lelaki, dan Bilal bin Rabah di kalangan hamba, dan Ali bin Abi Thalib dari kalangan kanak-kanak yang merangkap sepupu Rasulullah SAW. Kegiatan penyebaran dakwah pada ketika ini dijalankan secara rahsia, seperti usrah-usrah dan ceramah-ceramah serta tazkirah dijalankan secara rahsia dan berpusat di Dar Al-Arqam. Itu Dar Al-Arqam, iaitu rumah Al-Arqam bin Abi, berjalan selama 3 tahun. Dan antara pengikut yang telah memeluk Islam adalah seramai 40 orang lelaki dan 10 orang wanita. Dan di antara 40 orang lelaki yang memeluk Islam pada ketika itu adalah salah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apabila beliau telah memeluk Islam, beliau dengan beraninya pergi ke Kaabah, berhadapan Kaabah, dan menyatakan keislamannya. Dan dengan beraninya beliau berkata, siapa yang menentangnya dia akan bunuh. Kemudian turunlah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi dalam surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Ada bermaksudnya, oleh itu sampaikanlah secara terus terang apa yang diperintahkan kepada kamu wahai Muhammad, dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik itu. Dan turunnya ayat ini, maka bermulalah dakwah secara terbuka ataupun dakwah secara rahsia. Baginda SAW memulakan dakwah secara terang-terangan dengan memanggil semua kerabat-kerabatnya daripada Bani Hashim ke Bukit Safa. Kemudian baginda menaiki Bukit Safa itu, kemudian menyeru, wahai sekalian manusia. Orang-orang Quraisy yang berada bersekitarnya mula bertanya, siapakah orang itu pada puncak tu. Kemudian mereka berkumpul menghadap baginda SAW. Kemudian baginda bersabda, bagaimana pendapat kalian jika aku mengkhabarkan bahawa di balik bukit ada sekumpulan pasukan kuda yang akan menerkam kamu
apakah kalian akan membenarkanku? Kemudian mereka menjawab, ya, kami tidak pernah mendengar bahawa kamu berdusta. Baginda kemudian bersabda bahawa baginda bersabda, sesungguhnya aku adalah pemberi amaran kepada kalian akan azab yang pedih. Abu Lahab pun berkata, celakalah kamu wahai Muhammad, apakah hanya disebabkan ini kamu mengumpulkan kami? Setelah itu turun Abu Lahab pun keluar daripada perhimpunan tersebut dan turunlah firman Allah yang kata, tabbat yada abi lahabin watab. Adapun maksudnya, binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah dia bersamanya. Surah Al-Lahab ayat 1. Penyebaran agama Islam secara terbuka ini mendapat tentangan dan cabaran halangan yang hebat daripada pembesar-pembesar syurga Quraisy. Mereka mencerca dan mencemuh Nabi Muhammad SAW kerana telah membawa ajaran baru yang bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka yang telah mereka ikuti daripada dahulu kala. Gitu, ada di kalangan masyarakat daripada kaum Quraisy yang menerima ajaran Islam ni kerana bosan dengan daripada akhlak jahiliah yang buruk itu tersebut. Di antara mereka adalah antara orang yang bersih hatinya, dan juga di kalangan orang yang menerima ajaran Islam ni adalah orang-orang bawahan. Okey, penerimaan daripada kalangan Quraisy yang meningkat ini akhirnya menimbulkan kerisauan kepada pembesar-pembesar Quraisy. Hal ini kerana ajaran Islam ini akan menghakis ajaran dan anutan nenek moyang mereka yang telah mereka anuti sejak dahulu kala, serta akan merecatkan penjualan berhala-berhala mereka untuk pemujaan. Mereka mula menyiksa orang-orang yang masuk Islam ini sekiranya tidak mahu berbalik kepada agama jahiliah. Lagi tomahan dan serta cabaran dan serta ujian yang dihalangi oleh kaum muslimin di Mekah pada waktu itu. Tidak kurang juga Nabi Muhammad SAW juga tidak kurang cacian dan tomahan serta pelbagai siksaan yang diberi oleh orang-orang Quraisy yang menentang baginda. Namun begitu, baginda didokong dan dilindungi oleh bapa saudara baginda, iaitu Abu Talib, selaku pemimpin Bani Hashim atau pemimpin di Mekah tersebut. Walaupun bapa saudara Nabi itu tidak memeluk agama, baginda juga mendapat sokongan yang kuat daripada isteri tercinta, iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Namun pada tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad diuji dengan kematian bapa saudaranya dan isteri tercinta. Kemudian pada ketika ini juga Nabi Muhammad SAW menerima tentangan yang kuat daripada penduduk Taif ketika mana baginda pergi berdakwah ke Taif pada masa itu. Tahun kematian bapa saudara dan isteri cinta Nabi Muhammad SAW ni digelar sebagai Amul Huzn, iaitu tahun kesedihan. Okey, pada tahun berikutnya, pada tahun ke-11 kenabian, Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam kepada 6 orang pemuda daripada Yathrib yang tertarik dengan seruan Nabi Muhammad SAW kerana mereka mendengar tentang munculnya Nabi akhir zaman daripada pendeta-pendeta Yahudi di Yathrib. Pada tahun ke-12 kenabian, Allah Subhanahu Wa Taala telah memperjalankan Nabi Muhammad SAW dalam merawat kesedihan baginda, serta bermula dari sini iaitu pensyariatan solat fardu 5 waktu sehari semalam kepada orang Islam. Kemudian pada tahun ini juga diadakan perjanjian Aqabah pertama antara Nabi Muhammad SAW, 12 orang lelaki daripada Yathrib berbai'ah dengan Nabi Muhammad SAW dalam perjanjian Aqabah. Kenapa digelar sebagai perjanjian Aqabah? Kerana perjanjian ini berlaku di satu tempat yang bernama Aqabah. Dan baginda juga mengutuskan sahabat baginda iaitu Mus'ab bin Umar untuk mengiringi 12 orang ini untuk mengajar pula mengajar agama Islam dan mengajar syariat Islam di Yathrib. Pada tahun ke-13 kenabian, Mus'ab bin Umar membawa khabar gembira bahawa ramai dalam kalangan orang-orang di Yathrib telah memeluk agama Islam. Seterusnya seramai 70 orang lelaki dan 2 orang perempuan datang yang telah memeluk Islam datang ke Mekah. Kemudian berlakulah peristiwa perjanjian Aqabah yang kedua. Dengan terjadinya dua perjanjian ini, maka
berlakulah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah dengan ada tapak yang kukuh. Ramai di kalangan orang Yathrib yang menjadi yang memeluk Islam dan menjadikan Madinah adalah salah satu negara Islam yang membawa seluruh agama Islam ke seantero bumi, seantero dunia alam.